Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama saya Dr. Jeniri Amir. Pandemik COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia menjadi masalah utama dan telah merupakan krisis atau mencetuskan krisis kesihatan yang teruk. Dalam sektor pendidikan, pandemik ini telah beri kesan yang sangat banyak kepada murid dan guru di sekolah. Susulan penularan pandemik itu telah menjejaskan kira-kira 1.5 bilion murid atau pelajar di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Jadi, apakah kesan COVID-19 ini terhadap proses pengajaran pembelajaran di sekolah? Apa cabaran-cabarannya? Bagaimana untuk menanganinya? Dan apakah pengajaran? Dan bagaimana cara, strategi untuk keluar untuk masa depan, melangkah ke hadapan. Jadi, saya tampilkan minggu ini tamu saya, Cikgu Ahmad Faizal Osman, yang lebih dikenali sebagai Cikgu Ahmad, iaitu Guru Nadi Negara, GNN, guru influencer media sosial yang memang terkenal di seluruh negara. Selamat datang ke 2030, Cikgu. Terima kasih Dr. Jeniri Amir selaku pengerusi 2030 TVS. Terima kasih kerana menjemput saya. InsyaAllah kita akan sama-sama berbincang tentang tajuk yang diperkatakan hari ini, iaitu COVID-19, PKP dan PDPR, kesan kepada pelajar dan guru. InsyaAllah kita akan sama-sama. Baik. Saya rasa amat bertuah dan bangga kerana dapat menampilkan cikgu kali ini. Jadi terus kepada soalan saya pertama, apa kesannya? Berdasarkan pengalaman cikgu, tolong kongsikan pengalaman cikgu sendiri ketika terpaksa menjalani PDPR dari selepas ancaman COVID-19 dan PKP ini dikuatkuasakan sejak tahun lalu. Terima kasih Doktor. Baik, pengalaman saya semasa menjalankan PDPR agak berbeza dengan mungkin setengah-setengah sekolah. Ini kerana sekolah saya merupakan sekolah luar bandar dan murid-muridnya pun tak ramai. Sekolah saya adalah sekolah kurang murid ataupun SKM. Sekolah saya SK Pulau Seduku mempunyai 28 orang sahaja pelajar daripada tahun 1 sehinggalah tahun 6. Jadi disebabkan itu ditambah pula dengan latar belakang ibu bapa pelajar saya terdiri daripada golongan B40. Jadi kaedah yang paling rasional untuk guru-guru di sekolah saya lakukan ialah dengan cara menghantar modul. Ya, kami akan mencetak modul, kemudian berdasarkan jadual waktu, kemudian kita akan cetak modul dan modul itu kita akan hantar ke pondok pengawal di sekolah dan kita akan maklumkan pada ibu bapa. Jadi ibu bapa akan ambil modul ini untuk dibawa pulang ke rumah dan guru-guru akan memberi bimbingan dalam rakaman video untuk dihantar dalam aplikasi WhatsApp. Jadi daripada bimbingan itu, murid pun akan menjawab modul dan dah siap modul mereka akan hantar semula ke pondok pengawal untuk dikutip oleh guru-guru. Jadi ini adalah satu cara yang paling selamat untuk mengelakkan sebarang kontak antara guru dengan murid dalam tempoh PKP untuk mematuhi SOP. Itulah yang guru-guru di sekolah saya lakukan, Doktor. Jadi menarik sekali pengalamannya. Jadi apa pengajaran daripada apa yang telah berlaku ini khususnya terhadap guru dan murid kita? Baik, dari segi pengajaran, mungkin apa yang kita nak perkatakan ini adalah tentang keberkesanan. Iaitu antara pengajaran secara modul ini terhadap murid. Jadi kalau kita lihat Doktor, keberkesanan PDR seperti ini, PDPR yang kita panggil PDPR ni maksudnya pembelajaran dan pengajaran dari rumah, ini bergantung dengan cara pengajaran guru dan tahap penerimaan dan kefahaman murid pada pengajaran tersebut. Dan diakui oleh guru-guru bahawa kami ini semua telah dilatih dengan ilmu pedagogi dan
ilmu ini lebih berkesan sekiranya kita melaksanakannya dengan cara bersemuka. Tapi memandangkan COVID-19, jadi kita terpaksa mengubah cara ini mengikut norma baharu, iaitu menggunakan kaedah-kaedah seperti pembelajaran atas talian, pembelajaran luar talian dan juga pembelajaran luar tapak. Dan juga menggunakan beberapa elemen-elemen platform lain lah seperti TV pendidikan dan sebagainya. Jadi untuk mengetahui dari segi keberkesanannya, ianya bergantung kepada penggunaan murid. Ini kerana banyak faktor yang mengganggu pembelajaran murid di rumah. Melainkan kalau mereka di sekolah kerana guru dapat mengawal. Okey, antaranya mungkin mereka terganggu dengan adik-beradik yang ada di rumah ataupun mungkin suasana yang bising di rumah, yang tidak kondusif. Jadi itu antara faktor-faktor yang mengganggu fokus pelajar sebenarnya. Jadi ada dakwaan mengatakan PDPR ini tidak berkesan berbanding dengan kaedah secara konvensional, secara bersemuka, guru dan murid itu berdepan di dalam bilik darjah. Bagaimana tanggapan cikgu terhadap kenyataan ini yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak di seluruh negara? Ya, kalau kita lihat dari segi keberkesanan macam saya beritahu, memang PDPR tidak berkesan buat masa ini. Saya tidak kata tidak berkesan langsung, tetapi buat masa ini. Ini kerana ibu bapa, pelajar mahupun guru masih lagi berada di dalam keadaan kejutan kerana kami belum lagi didedahkan dengan pengajaran seperti ini. Jadi masih lagi mencari-cari kaedah yang paling sesuai. Jadi PDPR memang tidak berkesan buat masa ini. Melainkan kalau kita dapat secara bersemuka. Sebab itu guru-guru memang berharap agar sekolah dapat kembali ke norma lama, iaitu di mana pelajar dapat datang ke kelas, kita dapat mengajar secara dua hala, dan ini sangat-sangat diharapkan berbanding dengan cara PDPR atas talian. Sebab kita ada banyak masalah dengan jurang digital dan sebagainya. Saya difahamkan, saya juga bekas guru ni. Murid dikatakan tertekan. Ada ponteng dalam bukan saja dalam bilik darjah, ponteng dalam talian pun pada ponteng. Dan pencapaian mereka terjejas. Pandangan cikgu secara ringkas dalam 40 saat. Okey. Apabila pelajar ini bila merasakan bahawa mereka belajar di rumah dan tidak dipantau, jadi pada mereka mudah mengambil jalan mudah, sama ada untuk tidak hadir dalam sesi PDPR, untuk hadir dalam Google Meet bersama guru. Jadi ponteng ini memang berlaku. Malah ramai rungutan daripada guru-guru mengatakan bahawa mereka tidak mendapat kehadiran penuh. Contohnya kalau ada 30 orang pelajar, 30 link kehadiran diberikan, yang masuknya mungkin hanya dalam sekitar 10 ke 20 orang. Jadi ini adalah satu faktor luar kawalan guru. Ini faktor luar kawalan guru kerana pelajar berada di rumah. Sebab itu kita dapat lihat bahawa PDPR ini tidak. Okey. Kita berhenti di situ untuk seketika, kita rehat dan jumpa lagi semangat bersua kembali dengan 2030. Sebelum rehat tadi kita perkatakan tentang masalah yang didepani oleh murid dan guru, iaitu setengah-setengah murid ini ponteng disebabkan oleh pelbagai perkara. Jadi apa langkah yang diambil oleh guru untuk tangani masalah seperti ini? Baik, untuk menangani langkah seperti ini, guru-guru sentiasa memberi peringatan kepada ibu bapa supaya terus memantau kehadiran anak, supaya anak terus terlibat dalam pembelajaran dan pengajaran di rumah. Jadi banyak grup-grup WhatsApp antara ibu bapa dengan guru diwujudkan.
supaya setiap kehadiran anak-anak dapat dipantau oleh ibu bapa. Ini kerana kadang-kadang apabila PDPR berlangsung, kadang-kadang ibu bapanya bekerja. Jadi tidak dapat memantau anak. Jadi dengan cara hubungan dua hala antara hubungan guru dengan ibu bapa, maka ibu bapa dapat membantu guru-guru untuk memastikan anak mereka bersedia untuk belajar. Jadi kita harap hubungan seperti ini dapat dipertingkatkan bagi memastikan kehadiran dalam PDPR akan bertambah baik. Masalah lain yang dihadapi oleh pelajar selepas sekian lama belajar melalui dalam talian ini ialah dari segi fatigue. Mereka sudah rasa bosan dan sebagainya, hilang motivasi. Jadi apa strategi atau kaedah yang diambil oleh guru di Sarawak khususnya untuk meningkatkan motivasi pelajar supaya mereka ini sentiasa bersemarak dari segi semangat untuk belajar? Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang doktor katakan, iaitu berkenaan dengan fatigue. Memang ada satu istilah bagi pelajar yang sudah lama terperap di dalam confined space ini, ianya dipanggil cabin fever. Yang mana pelajar-pelajar ini dia telah mewujudkan satu perlakuan negatif. Antaranya dia jadi malas, dia jadi kurang motivasi, dia jadi putus asa. Malah ada di antaranya yang sudah give up. Ini berlaku lebih-lebih lagi pada pelajar-pelajar yang bakal mengambil peperiksaan awam. Contohnya tahun lepas SPM. SPM 2020 telah ditunda selama 2 kali, tidak salah saya. Jadi disebabkan perkara-perkara seperti ini menyebabkan pelajar dia hilang motivasi. Jadi ini adalah tugas guru yang paling penting selain daripada guru kelas yang terus memastikan, memberi semangat pada pelajar. Guru kaunseling juga memain peranan yang sangat besar. Memastikan pelajar-pelajar tadi sentiasa berada di dalam track yang betul. Dan tidak cenderung untuk rasa putus asa dan akhir sekali menganggap bahawa cukup sajalah sekadar habis ujian, lepas tu tak nak fikir lagi. So kita nak sama-sama bantu meningkatkan lagi semangat anak-anak, memberitahu kepada mereka bahawa peluang untuk mereka berjaya, peluang untuk mereka cemerlang masih ada. Dan alhamdulillah pencapaian SPM tahun 2020 pada tahun ini baru-baru ini menunjukkan peningkatan yang ketara. Dan ini membuktikan bahawa peranan guru, peranan ibu bapa untuk memastikan kejayaan pelajar sangat penting. Jadi satu daripada perkara yang menjadi perhatian atau banyak kajian sebenarnya di peringkat antarabangsa ialah yang mereka membangkitkan satu isu yang agak membimbangkan, iaitu apa yang diistilahkan sebagai generasi yang hilang, the lost generation, yang akan mewarisi masa depan. Generasi ini terbentuk hasil daripada pelbagai sekatan yang terpaksa dihadapi mereka ketika COVID-19 dan juga PKP ini dilaksanakan. Maksudnya mereka berdepan dengan masalah kurang berupaya dari segi kemahiran menulis, membaca, mengira dan sebagainya. Jadi bagaimana agaknya langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah, pihak guru di seluruh negara ini untuk tangani masalah besar ini? Okey, berkenaan dengan lost generation ini adalah satu jeda yang pada pandangan saya jurang yang menyebabkan ada di kalangan pelajar, terutamanya pelajar-pelajar awal persekolahan yang tidak menguasai kemahiran 3M. Disebabkan penutupan sekolah dan pelajar terpaksa belajar secara PDPR. Jadi disebabkan perkara itu, maka pelajar-pelajar sukar ataupun tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Ini merupakan satu kerisauan yang sangat-sangat ketara. Saya mendapat laporan daripada ibu bapa, malah daripada rakan-rakan yang mengatakan bahawa anak mereka dah darjah 2 tapi masih lagi merangkak-rangkak membaca. Ini suatu yang sangat-sangat dikhawatiri. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru-guru apabila mendapat peluang untuk kembali ke sekolah, mereka akan berusaha secara secara maksimum untuk memastikan bahawa kelas berjalan dengan lancar. Mereka masuk dan mengajar dengan baik dan memastikan kemahiran-kemahiran asas ini
berjaya dikuasai oleh pelajar mengikut tahap, kerana sekarang ini kita ada pentaksiran dalam bilik darjah atau PBD, dan kita akan pastikan pelajar-pelajar ini dapat menguasai lebih daripada TP3, lebih daripada tahap 3, kalau boleh tahap 4. Jadi ini untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar tidak ketinggalan. Jadi pelbagai kaedah, pelbagai inovasi telah dilakukan oleh guru-guru, dan saya sangat terkejut melihat perkembangan yang berlaku di kalangan guru, yang mana mereka walaupun mengajar secara PDPR, tapi mereka telah mempelbagaikan teknik-teknik pengajaran dengan begitu inovatif, sehingga ramai pelajar-pelajar memberi respon yang sangat baik terhadap pengajaran guru mereka. Jadi ini satu yang saya dapat lihat. Kita perkatakan isu guru selepas ini, dan saya nak tanya lebih lanjut tentang kesan dari segi kemahiran lain, dari segi mental pelajar, dari segi kemahiran berinteraksi, bersosial. Kerana biasanya kalau kelas dibuka, sekolah dibuka, biasanya pelajar kita ini bergaul. Jadi bagaimana agaknya kesan, dampaknya dari segi kemahiran sosial, kemahiran bergaul nanti apabila mereka kembali ke sekolah, khususnya untuk murid tahun 1, tahun 2 dan sebagainya? Ya, sebab itu bila kita lihat bahawa sekolah merupakan pusat untuk bersosial, tapi apabila sekolah ditutup, pelajar tidak berpeluang untuk bergaul. Dan apabila mereka tidak bergaul dengan begitu lama, maka mereka akan berhadapan dengan satu kejutan. Jadi sebab itu saya berpandangan bahawa sangat penting guru-guru apabila mendapat peluang nanti untuk kembali ke sekolah, memastikan pelajar-pelajar walaupun berada di dalam pematuhan SOP, tapi pastikan mereka mempunyai interaksi antara satu sama lain. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat ada di kalangan pelajar yang kadang-kadang dia tidak mahu memakai topeng muka kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Walaupun itu bahagian daripada SOP, kita kena pastikan walaupun pematuhan SOP itu berlaku, tapi ada interaksi sosial antara pelajar. Contohnya berbaris bersama-sama walaupun dalam penjarakan, sentiasa membuat aktiviti dua hala dengan rakan, walaupun kita jarak meja dengan meja rakan tidak lagi rapat dan sebagainya. Perlu ada kolaborasi supaya mereka dapat tahu ini adalah satu cara untuk bersosial. Terima kasih cikgu. Kita gantungkan kenyataan cikgu di situ. Kita akan perkatakan apakah cabaran dihadapi oleh guru, apakah yang didambakan ataupun dituntut daripada mereka. Kita beristirahat, jumpa lagi selepas ini. Terus bersama 2030. Tamu saya minggu ini ialah Cikgu Ahmad Faizal Osman yang lebih dikenali sebagai Cikgu Ahmad, Guru Nadi Negara GNN, guru yang boleh katakan amat berpengaruh khususnya melalui media sosial, seorang motivator yang terkemuka. Sebab itu saya tampilkan beliau untuk perkatakan isu ini. Jadi Cikgu, selain daripada pelajar, sudah pasti guru juga berdepan dengan tantangan, cabaran, tekanan yang begitu hebat. Jadi sebagai guru, apa agaknya beban atau cabaran yang terpaksa dipikul oleh guru di negara kita di Sarawak, ini khususnya disebabkan oleh PKP dan PDPR ini? Okey, baik. Terima kasih doktor. Itu satu soalan yang sangat relevan dengan suasana guru sekarang. Ya, benar. Beban dan cabaran guru sememangnya ada, tidak dinafikan. Ini kerana guru-guru dia terkejut dengan pengajaran norma baharu. Ada guru-guru yang tak pernah mengajar di hadapan webcam, apatah lagi menggunakan pelbagai platform networking dan aplikasi, tiba-tiba terpaksa mengajar seperti ini. Tapi guru-guru sebenarnya sudah bersedia menghadapi perubahan ini. Malah mereka sangat bersemangat. Kalau kita lihat sekarang doktor, di rumah-rumah guru sekarang malah sudah ada studio.
sudah ada mini studio untuk mereka bersedia untuk mengajar secara atas talian. Jadi sesuatu yang sangat pada pandangan saya sangat menarik. Ada guru yang mengajar dengan memakai pakaian yang bertema, sebagai contoh Cikgu Nancy di Miri. Ini semua dilakukan untuk memujuk pelajar supaya terus hadir dalam sesi PDPR mereka. Dan inilah pengorbanan yang kita lihat dari segi wang ringgit untuk menyediakan peralatan, dari segi kaedah yang begitu menarik ataupun inovatif untuk menarik perhatian pelajar. Jadi sebab itu saya harap pada pelajar semua, kalau mereka mendengar ni, tolonglah bagi respon yang baik, hadir dalam kelas supaya guru-guru tidak sedih kalau pelajar tidak hadir. Jadi inilah kalau kita lihat antara beban dan cabaran guru untuk menyediakan peralatan untuk membuat inovatif, tetapi mereka tetap bersemangat untuk mengajar. Jadi maksudnya tuduhan segelintir pihak mengatakan bahawa waktu PKP, waktu sekolah tutup ini guru goyang kaki, makan gaji buta dan sebagainya adalah tidak benar sama sekali. Mereka tidak faham bahawa guru sebenarnya terpaksa membuat persiapan dan melakukan pelbagai inovasi. Jadi bagi cikgu, apa yang ditambahkan, apa yang dituntut selain daripada yang diperkatakan oleh cikgu tadi, apa lagi sifat lain yang harus ditampilkan oleh guru waktu kita berdepan dengan PDPR ini? Okey, baik. Okey, perkara yang perlu dilakukan oleh guru ialah menganjak paradigma mereka. Antaranya ialah mindset mereka mesti berubah. Ya, kita sebagai guru sudah melangkaui zaman. Kita bukan lagi chalk and blackboard. Kita bakal meninggalkan era marker and whiteboard. Malah kita juga berada di dalam era revolusi industri. Ini bermakna pendidikan sekarang bukan sekadar mengajar, mengira, membaca, menulis, tetapi mencongkil potensi murid supaya murid ataupun pelajar boleh berjaya hidup mandiri satu hari nanti. Jadi inilah yang kita harus lakukan, guru-guru harus lakukan, kena ubah mindset, kena pastikan bahawa pelajar-pelajar kita ini mempunyai multiple intelligence, kemahiran yang pelbagai, dan mungkin dari segi seninya, mungkin dari segi literasi bahasanya, mungkin dari segi matematikanya, inquiry, music, sukan dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, guru-guru kena membiasakan diri. Saya ingin ulangkan sekali lagi, guru-guru kena membiasakan diri untuk membuat kajian-kajian dan juga research. Kerana ini suatu yang sangat baik, kerana apabila kita buat kajian tindakan, kajian lapangan, research, inovasi dalam pendidikan, kita sebenarnya dapat membantu diri kita untuk mempertingkatkan kualiti pengajaran. Dan saya sangat baru-baru ini PPD Seri Aman telah menganjurkan kolokium pendidikan peringkat kebangsaan. Objektif kolokium ini adalah untuk mendedahkan guru-guru kepada penyelidikan dan inovasi pendidikan. Dalam masa 3 hari sahaja program ini berlangsung, seramai 43,000 penonton terdiri pada guru yang menonton secara maya di YouTube, dan lebih 13,000 guru-guru yang mendaftar untuk sidang ini bagi mendapatkan sijil penyertaan. Ini menunjukkan bahawa guru-guru sudah sedar bahawa mereka sudah berada di satu tahap. Mereka bukan lagi sebagai guru untuk mengajar semata-mata, tetapi mereka adalah guru untuk berinovasi. Jadi mungkin 5 tahun akan datang, perkara ini sudah biasa bagi guru-guru untuk membuat inovasi dalam pendidikan, dan inilah dia generasi guru Sarawak yang sangat berkualiti yang kita dambakan. Maksudnya di sebalik awan mendung, awan kelabu yang kita hadapi disebabkan oleh ancaman pandemik 19 dan PKP ini, ada hikmah di sebaliknya. Guru kita lebih kreatif, lebih inovatif, dan sesungguhnya sebagai mantan guru juga dan pengamat dunia pendidikan di Malaysia ini, bagi saya teknik pembelajaran itu amat penting bagi mencetuskan minat dalam kalangan pelajar. Jadi dalam konteks ini, Akademi YouTuber Malaysia ada mengajar dan bertukar-tukar ilmu dengan guru-guru bagaimana mengajar dalam kelas menggunakan kaedah atas talian. Jadi apa komen cikgu dari segi perkara ini? Okey. Akademi YouTuber Malaysia malah di kementerian sendiri kita ada tubuhkan satu task
satu task yang dipanggil Cikgu Tube yang bekerjasama dengan eDidik dan juga TV Pendidikan. Jadi ini semua adalah untuk mempelbagaikan kaedah pendidikan, kaedah pengajaran. Ini kerana untuk mengajar matematik misalnya bukan terhad pada satu kaedah sahaja. Malah ada banyak kaedah. Darab misalnya ada lebih 24 kaedah, 24 cara. Jadi semua ini bergantung kepada kreativiti guru-guru tadi untuk menyampaikannya dalam bentuk platform yang tertentu. Sebagai contoh, YouTube, kita boleh gunakan TikTok sebab aplikasi-aplikasi seperti ini dia begitu rapat dengan pelajar. Jadi kita tidak mahu pelajar hanya sekadar menggunakan aplikasi ini untuk hiburan ataupun untuk bermain semata-mata. Tapi kita boleh selitkan ianya unsur-unsur pendidikan supaya guru-guru tadi dapat sentiasa ada connection dengan pelajar walaupun pelajar berada di luar di media sosial. Cikgu, selain daripada pembelajaran melalui talian dan sebagainya, salah satu daripada pendekatan pragmatik atau praktikal dan realistik yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan ialah mewujudkan TV pendidikan. Apa komen dan respon cikgu terhadap platform ini? Baik, langkah kerajaan memperkasakan TV pendidikan itu adalah suatu yang sangat baik. Ini kerana kita lihat jurang digital begitu ketara, terutamanya di kawasan pedalaman. Tak kira sama ada di Sabah, Sarawak maupun di Semenanjung. Jadi kita yakin bahawa boleh dikatakan hampir semua rumah ada TV. Jadi menggunakan platform TV pendidikan adalah satu langkah yang sangat baik. Dan saya dapat lihat pada tahun lepas kerajaan Kementerian Pendidikan telah memperkasakan TV pendidikan ini dengan kerjasama NTV7 dan telah menjemput guru-guru pakar untuk mengajar semua mata pelajaran teras dan juga mata pelajaran elektif yang berkaitan dengan peperiksaan. Begitu juga dengan jadual-jadualnya yang sentiasa dikemaskini dan diedarkan kepada guru-guru menerusi PPD untuk disebarluaskan kepada ibu bapa. Jadi saya berharap ibu bapa jangan memandang enteng terhadap TV pendidikan. Jangan anggap TV pendidikan ini hanya sekadar TV. Malah itu adalah guru yang ada di hadapan kita yang mana anak-anak boleh mendapat pelajaran di situ. Maksudnya cikgu, ibu bapa dan murid dan pelajar harus memanfaatkan TV pendidikan ini dengan sebaik mungkin. Jadi kita nak perkatakan apakah langkah ke depan, what's the way forward dan apa iktibarnya. Kita berhenti rehat seketika, terus bersama-sama 2030. Apa langkah ke hadapan? Apakah iktibar daripada pandemik ini untuk pemegang taruh termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa depan jika berlaku fenomena atau pandemik seperti ini, cikgu? Apa pengajaran atau iktibarnya untuk kita semua? Baik ya. Iktibar yang kita harus ambil terutamanya Kementerian Pendidikan berkenaan dengan pandemik ini, KPM hendaklah bersedia dengan pengajaran yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi dengan lebih advance lagi. Jadi kita dah nampak bahawa sekiranya perkara ini berlaku, guru-guru tidak dapat hadir ke sekolah, murid-murid terpaksa belajar di rumah. Jadi kita tidak ada jalan lain melainkan menggunakan teknologi. Jadi KPM hendaklah memastikan bahawa pengajaran berdasarkan ICT ini dipertingkatkan dan memastikan juga guru-guru sentiasa dilatih memahirkan diri dengan peranti menggunakan platform-platform pengajaran. Sebagai contoh, kita ada Google Classroom atau dalam KPM dia panggil D5. Jadi kerajaan hendaklah memastikan bahawa jurang digital juga harus dikecilkan supaya anak-anak di pedalaman berpeluang untuk mengikuti pembelajaran atas talian. Bukan lagi menggunakan kaedah-kaedah lain seperti offline dan offsite. Jadi kita nak kerajaan berperanan untuk membantu merapatkan jurang digital ini, memastikan semua tempat mendapat akses internet yang baik. Jadi inilah iktibar yang harus kementerian hadapi. Jadi kita berharap
Dan memang sebenarnya Kerajaan Sarawak khususnya telah berusaha ke arah itu untuk memastikan jurang digital ini dapat dirapatkan dengan membina lebih banyak menara komunikasi. Dan dalam pada itu, cabarannya memang hebat. Dan satu aspek yang telah saya tanya peringkat awal tadi, Cikgu, adalah dari segi generasi yang hilang tadi. Dan juga bagaimana untuk generasi ini dapat bangkit daripada masalah yang dihadapi. Jadi apa agaknya yang perlu kita lakukan untuk memastikan ya jurang itu atau strategi-strategi yang ampuh, yang berkesan supaya generasi ini tidak terus tertinggal, mereka dapat menguasai keterampilan atau kemahiran yang sepatutnya mereka kuasai agaknya selepas COVID-19 ini berakhir. Okey, Doktor. Baik, untuk menjawab soalan ini, pada pandangan saya, guru-guru hendaklah memastikan bahawa lost generation pasca COVID ini, yang mana mereka selama ini telah pun terdedah dengan cabin fever, mereka ini nanti akan menguasai semula kemahiran-kemahiran yang tidak dapat kita ajar semasa PDPR. Untuk pengetahuan doktor, tahun 2020 dan tahun 2021 adalah tahun di mana tidak ada sukan fizikal. Pelajar tidak boleh bersukan, tidak boleh tidak boleh main bola dan sebagainya. Jadi kita nak memastikan bahawa mereka tidak terus terkapai-kapai. Jadi kita nak pastikan pasca COVID nanti, guru-guru hendaklah memastikan kemahiran-kemahiran psikomotor, kemahiran-kemahiran seni, kemahiran-kemahiran sukan hendaklah dimantapkan kembali, dicongkel potensi mereka, ya, supaya pelajar-pelajar ini dapat menjadi pelajar yang seimbang, seimbang dari segi kognitifnya, dari segi sasiahnya dan juga dari segi psikomotornya. Jadi kita berharaplah, saya berdoa agar COVID ini berakhir, kemahiran-kemahiran seperti ini, bakat-bakat seperti ini dapat diasah semula. Sebagai guru, apakah yang paling cikgu bimbang sekarang? Okey, sebagai guru yang saya paling bimbang ialah kita akan ada jurang. Itu yang kita tidak mahu, jurang antara pelajar dengan guru. Ini kerana apabila berlakunya jurang yang panjang ataupun jurang yang lama, gap yang lama, pelajar-pelajar tadi dia tidak mendapat satu kenikmatan dalam belajar. Dan bagi guru juga, dia akan hilang passion ataupun kenikmatan dalam mengajar. Ini kerana mengajar bukan sekadar seni mengajar, tetapi mengajar adalah satu kegairahan sebenarnya. Sebab itu ada guru kadang-kadang bila dia tengok kelas dia kosong, dia menangis, kan? Dan dia berdoa, dia kata bilalah kita nak tamatkan benda ni. Jadi kita harap impian saya lah, pada pandangan saya berharap agar jurang ini dapat kita rapatkan kembali, kita dapat kembali kepada pengajaran normal lama, yang mana kita dapat sama-sama berbincang secara dua hala, guru dapat mengesan emosi murid di hadapannya apabila dia tidak tahu menjawab dan sebagainya, supaya guru dapat membantu membimbing. Sebab guru bukan sekadar pengajar saja, tetapi sebagai pemudah cara membimbing pelajar supaya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan dalam pelajaran. Jadi itulah harapan saya. Guru dan murid berpisah tiada. Tapi pada waktu yang sama, betul, ibu bapa juga turut mainkan peranan. Jadi apa peranan dan tanggungjawab ibu bapa dalam konteks generasi yang hilang ini tadi? Ya. Baik, peranan ibu bapa dalam hal ini sebenarnya sangat penting. Sama pentingnya dengan guru. Dan kalau kita lihat apa yang ibu bapa harus lakukan dalam tempoh PDPR ini, pertama, dia hendaklah memastikan bahawa anak mereka belajar dalam tempoh itu. Mereka juga perlu memastikan bahawa tempat belajar anak-anak sentiasa dalam keadaan kondusif. Maksudnya ada meja disediakan, jauh daripada distraction, jauh daripada TV,
jauh daripada kebisingan, pastikan adik-adik kecil tidak mengganggu, dan ibu bapa terutamanya di bandar-bandar yang mampu, mereka harus menyediakan peranti-peranti yang diperlukan, menyediakan data internet yang mencukupi supaya tidak ada loss antara pelajar dengan guru walaupun gurunya jauh dengan pelajar. Jadi inilah peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa. Ibu bapa sekarang ini menjadi seperti guru, sebab itu ada istilah ibu bapa jadi singa di rumah seperti mana guru jadi singa di sekolah. Kan? Jadi begitulah yang kita harap pada ibu bapa, dan alhamdulillah saya lihat ibu bapa di Sarawak ini, insya-Allah mereka adalah ibu bapa yang sangat prihatin dengan anak-anak. Kerana saya juga sebagai bapa, dan saya juga dapat lihat bagaimana tugas-tugasan yang diberikan oleh guru, dan saya akan menasihatkan anak-anak saya supaya menyiapkan tugasan itu mengikut masa yang diberikan. Baik, dalam 30 saat cikgu, apa harapan dan impian cikgu dari segi pendidikan di Malaysia, khususnya di Sarawak, selepas berakhirnya COVID-19 ini? Okey, baik. Okey, harapan dan impian saya bukan sekadar berakhirnya COVID ini, malah menjelang 2030 nanti, saya berharap pendidikan Sarawak akan berkembang menjadi pendidikan yang berasaskan teknologi maklumat, inovasi dan juga robotik. Ini kerana pendidikan dia cenderung ke arah ini kita mahu pendidikan di Sarawak ini lebih cenderung ke arah kemahiran STEM, kemahiran TVET. Kerana Sarawak dia tidak akan ketinggalan dalam menongkah arus revolusi industri 4.0. Kita juga berharap agar generasi yang terdidik dengan pendidikan Sarawak ini juga mampu menjadi insan yang memiliki kemenjadian positif dan berpotensi untuk meneroka pelbagai bidang, sama ada bidang pertanian ataupun bidang teknologi ataupun bidang perindustrian. Kita juga berharap agar pendidikan Sarawak pada tahun 2030 nanti akan tetap menjadi pengikat kesaksamaan antara kaum dan menjadi penguat kejalinan keharmonian dan toleransi antara kaum-kaum di Sarawak ini. Jadi itulah harapan saya terhadap pendidikan Sarawak. Hebat sekali Cikgu Ebert. Terima kasih kerana sudi tampil dalam 2030. Sesungguhnya yang pasti kita akui tahun 2020 dan tahun ini telah menyaksikan anjakan paradigma dalam sektor pendidikan negara, khususnya dalam mengadaptasi proses PDP, kebiasaan baru yang banyak bergantung terhadap teknologi, sama ada dalam kalangan pelajar, guru, pensyarah, malah semua pihak yang terbabit dalam institusi sektor pendidikan. Dengan itu sekian saja, jumpa lagi minggu depan.